بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. Pada malam ini kita dapat bertemu dalam page Baitul Salam. Baik, untuk kita membincangkan satu tajuk yang mungkin kita jarang dengar kan, tapi insyaAllah kita akan kongsi sedikit tentang tajuk yang kita letakkan tajuk malam ini, iaitulah cinta keberhalaan. Cinta keberhalaan. Baik, dia ada beza antara, pertama sekali kita kena fahamlah istilah cinta keberhalaan ni. Dia ada beza dengan cinta berhala tau. Dia cinta berhala dengan cinta keberhalaan ni, dia bukanlah benda yang, bukan dia ada persamaan, tapi dia bukanlah maksud yang kita nak maksudkan cinta berhala ni adalah cinta berhala kan, cinta berhala. Tetapi kalau kita tengok balik, dia sebenarnya dia bukan menunjukkan kecintaan itu dialihkan, ataupun yang kita mungkin kalau kita dengar first time kita dengar cinta berhala kan. Cinta berhala ni kita nampak orang musyrik lah, orang syirik, orang yang sembah berhala, orang yang cinta berhala. Baik. Itu tak tepat lah. Yang kita nak maksudkan dengan cinta keberhalaan ni adalah cinta yang disifatkan oleh ulama salaf, antaranya apa yang diriwayatkan daripada Ali bin Husain. Ali bin Al-Husain Zainul Abidin. So Ali bin Husain bin Ali bin Husain Zainul Abidin ni Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. So cicit kepada Ali lah, atau cucu kepada Ali, cicit kepada Nabi SAW. So dengan gelaran dia Ali Zainul Abidin. So dia antara yang kita kata ulama di kalangan Ahlul Bait lah kan, sebab dia adalah cucu kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, cicit kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Jadi apa yang kita nak tengok yang diriwayatkan perkataan beliau. So kita kena fahamlah bila kita, jadi apa asas tajuk kita ni, apa yang kita jadikan asas untuk kita bincangkan daripada sumber mana. Jadi kita kata istilah ini sebenarnya ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Contohnya hadis diriwayatkan oleh Imam, pertama sekali Al-Quran. Dalam Quran ada sebut cinta keberhalaan ni. Baik. Jadi dalam Quran memang tak sebut cinta keberhalaan. Memang kita tak akan jumpa lah nama cinta apa dia disebutkan dengan cinta keberhalaan tu, tapi disebutkan dengan apa? Perintah supaya fajtanibu rijsa minal awthan wajtanibu qaulaz zur kan. Fajtanibu wajtanibu apa dia? Fajtanibu rijsa minal awthan wajtanibu qaulaz zur. Itu perintah untuk kita menjauhi najis keberhalaan atau najis berhala, iaitu kesyirikan itu sendiri. Kesyirikan, perbuatan mengagungkan dan juga menyembah berhala, dan juga mengalihkan peribadatan kepada selain Allah. Kemudian dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan golongan-golongan musyrikin. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. So Allah Ta'ala bagi tahu tentang
dalam surah Al-Baqarah, apa? Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan. Kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 165 kan. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Baik. Dan ada di antara manusia, ada antara sebahagian manusia yang mereka menjadikan selain Allah sebagai sekutu-sekutu. Apa yang mereka buat? Yuhibbunahum. Mereka menyintai sekutu-sekutu tersebut. Kahubbillah. Seperti kecintaan mereka kepada Allah. So mereka sama kan? Kecintaan tu antara kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada sembahan-sembahan mereka atau berhala-berhala mereka. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, dia lebih cintakan Allah. Kan? Dengan dia lebih cintakan Allah, dengan dia mentauhidkan Allah dan dia meninggalkan segala sembahan dan juga berhala-berhala yang disekutukan bersama Allah. Baik. So kalau kita tengok balik, itu yang dimaksudkan oleh apa? Oleh ulama tafsir lah, antaranya Mujahid bin Jabr al-Makki rahimahullah, dia kata apa? Yuhibbunahum ka hubbillah mubahatan wa mudahatan lil haqqi bil andad. So mereka menyamakan kecintaan tu. Kecintaan kepada berhala-berhala mereka tu. So mereka menyamakan maksudnya kecintaan mereka kepada berhala-berhala tu, sekutu-sekutu mereka tu dengan Allah al-Haq. Kan? So ini di kalangan orang-orang kafir yang menyembah berhala-berhala mereka, awthan. Wal-sanam, wal-asnam. Baik. Itu yang disebutkan oleh Mujahid bin Jabr al-Makki rahimahullah. Kemudian kata sebahagian ulama lain pula, al-andad ni maksudnya apa dia? Minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan, sekutu-sekutu. Baik, sekutu-sekutu ni ada juga ulama tafsir yang mentafsirkan apa? Innama hum sadatuhumul ladzina kanu yuti'unahum fi ma'siyatillahi ta'ala. Iaitulah pemimpin-pemimpin mereka yang mereka mentaati. Mereka mentaati pemimpin-pemimpin mereka itu dalam rangka melakukan kemaksiatan kepada Allah, dalam mensyirikkan Allah, dalam bermaksiat kepada Allah. So, ada dua tafsiran. Kalau kita tengok balik. Sebab itu diriwayatkan daripada As-Suddi, dia kata wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah qala al-andad minar rijal. Kita sekutu-sekutu di kalangan lelaki, manusia. Yuti'unahum kama yuti'un Allah. Idza amaruhum ata'uhum wa 'asawullah. Mereka akan taat. Mereka akan ikut pemimpin-pemimpin mereka, dan juga orang-orang atasan mereka ataupun golongan-golongan atasan mereka dalam seperti mereka mentaati Allah. Itu. Kalau diperintahkan kepada mereka sesuatu, maka mereka akan ikut semata-mata atas perintah tersebut, dan mereka akan bermaksiat kepada Allah kalau diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah. So ada, kita kata pertama berhala, kedua tafsiran pertama andad itu berhala-berhala yang mereka samakan kecintaan dengan Allah dari sudut kecintaan. So kita macam idh nusawwikum bi rabbil alamin kan. So orang-orang syirik ni mereka tak menyamakan Allah pada dengan berhala-berhala mereka tu dari segenap sudut, tetapi mereka hanya menyamakan pada satu sudut ataupun beberapa sudut. Antaranya dari sudut pengagungan mereka, pengalihan ibadat, kecintaan. Contoh kan. So itu contohlah, itu asas dasar kita nak bincang daripada ayat tu. Okey, satu. Baik, hadis pula tentang berhala kan. So tadi kita tak sebut lagi perkataan Ali bin Zainal Abidin, Ali bin Hussein Zainal Abidin tadi. Sebenarnya itu dia punya asas. Maksudnya daripada perkataan itulah kita ambil cinta keberhalaan. Kita akan tengok nanti perkataan beliau rahimahullah. Baik, dalam hadis banyak jugalah. Kalau kita tengok contohnya Nabi SAW dalam Muwatta Imam Malik, Nabi kata Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Wathan, berhala yang disembah. So Nabi gunakan istilah berhala pada kubur. So Nabi minta Allah Ta'ala jangan jadikan berhalanya, jangan jadikan kuburnya sebagai berhala. Kan? Jadi
Itu satu perkataan yang digunakan. Kemudian Nabi SAW juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW bagi tahu tentang dalam Sahih Al-Jami', kalau tak salah, hadis Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas. So Nabi bagi tahu tentang mereka yang mudminul khamrin. Mereka yang ketagihan arak. Mereka yang edik dengan arak. Mereka yang ketagih minum arak. Kalau dia mati dalam keadaan ketagih minum arak, maka dia akan bertemu dengan Allah seperti penyembah berhala. So, itu hadis itu sahih. Dan cek balik dia punya matan. Anda nak share sebelum ni. Dia punya matan dia macam ni. Man mata wa huwa mudminu khamrin laqiya rabbahu wa huwa ka'abidi wathanin. Wa huwa ka'abidi wathanin. Man mata wa huwa mudminu khamrin laqiya rabbahu wa huwa ka'abidi wathan. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia ketagihan arak, dia bertemu Tuhannya seperti penyembah berhala. Ini dalam Sahih Al-Jami'. Dalam riwayat lain ni dia tak kuat sangat lah. So dari sudut sanad dia dhaif. Yang tadi sahih lah. Yang tadi sahih ataupun hasan. Dalam Sahih Al-Jami'. Antara yang disebut Sahih Al-Jami' As-Saghir oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Baik. Man mata wa huwa mudminu khamrin laqiya rabbahu wa huwa ka'abidi wathanin. Pokoknya kita nak ambil perkataan berhala tu. So kita nak fahamkan apa maksud berhala. Kan? Jadi orang hari ni dia faham berhala, dia ingat patung je. Dia ingat patung berhala je, berhala. Salah. Itu menunjukkan dia tak faham apa maksud berhala. Sebab bila kita tegur, kita kata jangan taksub, jangan fanatik dengan K-pop. Kita kata berhala K-pop, dia marah. Dia kata mana boleh jadi berhala. Tak boleh jadi berhala. Kau kena faham dulu kan. Ini sebenarnya latar belakang kita punya buat tajuk ni. Sebab bila Ana share dekat Twitter, Ana share beberapa tweet kita sebut lah. Masa kita tengok sebab golongan-golongan yang taksub K-pop ni dah bukan setakat memang betul lah ada beberapa orang sahabat kita yang tegur kan benda ni. Dia kata memang yalah dia guna istilah berhala, betul lah. Sahih lah pada tempatnya. Memang dah sampai, kalau sampai engkau tahap engkau 24 jam kau duk asyik dengan K-pop, kemudian engkau mempertahankan sampai engkau punya kerja tu tak ada benda lain melainkan mempertahankan K-pop, sampai engkau punya macam seakan-akan macam hidup dan mati engkau tu macam untuk K-pop. Sampai tak payah ukur macam mana lah. Kita nak ukur macam mana, engkau kira daripada 24 jam yang Allah Ta'ala bagi dekat engkau tu, berapa jam kau peruntukkan untuk majlis ilmu, dan berapa jam yang kau peruntukkan untuk K-pop, ataupun untuk bukan K-pop sajalah, tak kira lah bola ke, boleh jadi berhala, ataupun apa lagi, filem ke kan, game ke, boleh jadi berhala kalau engkau sampai tahap masa yang Allah Ta'ala bagi 24 jam tu, katakan 24 jam kau habiskan untuk benda tu. So benda tu boleh jadi berhala untuk kau. Kita kena faham. Kalau 24 jam kan, kau bahkan bukan setakat tu, dah dibina pula wala' wal bara' atas dasar K-pop. Lagilah kita kata berhala. Wala' wal bara', kesetiaan, kecintaan, pemusuhan, kebencian, dibina di atas apa? Di atas dia tauhid. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Bukan dibina di atas benda-benda yang batil. Dia sanggup bertahan dengan K-pop tu sampai dia maki orang. Kan dia maki macam orang ni, macam kita kata macam kita pula jadi macam fasik atau kafir. Dia pertahankan macam K-pop tu pula macam jadi nabi. Macam K-pop tu pula apa? Rasul. Macam orang soleh pula kan. Lepas tu dia maki orang yang tegur. Kan? Jadi ini apa ni kan? Inilah kita nak bagi faham ni, cinta keberhalaan ni. Kita nak bagi sebut apa maksud cinta keberhalaan ni. Supaya kita kena faham. Jangan kita ingat, okey, aku tak sembah berhala pun. Jadi tak ada kot kan. Tak boleh. Kita akan buktikan. Kita akan tunjukkan nas dan juga kefahaman para ulama. Apa yang dimaksud dengan cinta keberhalaan. Dia tak terbatas hanya pada patung berhala saja. Itu satu kefahaman yang sangat sempit.
Dan itu menunjukkan orang tu ketinggalan zaman. Orang sekarang advance, faham agama ni dah advance. Orang mengaji kitab tauhid, kan? Orang ramai dah mengaji kitab tauhid tu dah khatam berapa kali. Kan? Bukan nak kita nak belagak ke apa ke, tapi memanglah nak bagi tahu realitinya. Kadang-kadang ada sebahagian orang bila dia dah ketinggalan dalam ilmu agama, ketinggalan dalam usaha dia untuk menuntut ilmu agama. Kalau kita tanya dia tentang bola kan, dia boleh syarah bola tu. Dia boleh syarah tentang siapa yang menang hari ni, siapa yang gini. Kan dia boleh cerita pula asal usul gini. Kalau kita tanya dia tentang artis-artis K-pop apa semua, dia boleh cerita. Dia boleh cerita tu detail. Dia boleh cerita siap dengan nama bapak dia, nama keturunan apa semua. Contohlah, ni bagi contoh. Tapi kalau tanya dia tentang Islam, tanya dia tentang tauhid, dia tak boleh jawab. Jadi ini ada benda yang kita kata, ialah sebagai kita yang dah sebagai penuntut ilmu ni, inilah kita nak kena tegur orang-orang macam ni. Di kalangan masyarakat kita, kena tegur lah, kena tegur. Walaupun terpaksa menyentak mereka, kena tegur dah bila mereka dah terlampau tenggelam dalam kemabukan dan keasyikan dunia mereka itu, benda ni kena tegur. Kalau tak, kita kata kita tak paksa dia orang untuk ikut kita, tapi kita bagi sampaikan. Kita tegur dan kita sebut benda yang betul. Memang dah sampai tahap kita nampak memang dah kronik, sampai taksub, fanatik dia tu teruk sangat. Dan memang kalau kita tengok balik-balik, ini antara perkara-perkara yang digunakan oleh orang kafir untuk menjauhkan kita kata umat Islam daripada agama yang asal, agama Islam. Baik. Kalau kita tengok balik dalam riwayat yang lain yang sebut tadi, tapi riwayat ni agak dia tak kuat macam riwayat yang first tadi. Disebut dalam riwayat lain disebutkan al-muqimu 'ala zina ka'abidi wathanin. Orang yang berterusan di atas perbuatan zina seperti penyembah berhala. So tak tengok. Okey. Poinnya di sini. So, Nabi SAW bagi tahu dalam first hadis kita baca tadi, man mata wa huwa mudminu khamrin laqiya rabbahu wa huwa ka'abidi wathan. Baik, asalnya asalnya kita kata minum arak ni apa hukum dia? Minum arak haram. Jadi termasuk dalam kategori apa? Kabairuz dzunub, dosa-dosa besar. So kita tak masukkan minum arak ni dalam kategori benda yang kufur atau benda yang syirik kan. So asalnya dia adalah kabirah minal kabair, dosa-dosa besar. Tetapi kenapa dalam hadis ni Nabi samakan dengan mereka akan bertemu dengan Allah dalam keadaan seperti ka'abidi wathan, seperti penyembah berhala. Kenapa jadi sampai macam penyembah berhala sedangkan dia minum arak je? Sebab syahidnya di sini Nabi bagi tahu mudminun khamrin, kerana dia ketagihan, kerana dia berterusan, kerana dia kita kata dah mabuk dengan arak dia tu. Maksudnya sampai dia mati dalam keadaan kemabukan, dalam keadaan dia ketagih dengan arak dia tu. Maka dia mati bertemu dengan Allah seperti penyembah berhala. Maksudnya itu satu ancaman sebenarnya. Bukan kita nak kata orang yang mati dalam keadaan minum arak tu dia kafir, tak. Tu hukum dari sudut hukum lain. Tetapi sini Nabi SAW bagi tahu ketika dia bertemu dengan Allah, dia ni macam penyembah berhala. So kita kena faham. So bukan kita nak takfir, bukan kita nak kafir dengan orang yang minum arak. Tak, kat sini Nabi bagi tahu mudminu khamrin laqiya rabbahu wa huwa ka'abidin wathan. Dia bertemu dengan Tuhan dalam keadaan dia macam penyembah berhala. Engkau rela ke kalau engkau bertemu dengan Tuhan dalam keadaan engkau penyembah berhala? Siapa yang rela? Tak ada seorang pun rela kan? Semua kita nak bertemu dengan Tuhan dalam keadaan kita mentauhidkan Allah. Baik, di sini satu ancaman sebenarnya, ancaman yang keras bagi orang yang bergelumang dalam maksiat. Buktinya dalam riwayat lain disebutkan, walaupun riwayat lain tu ada dari sudut kedhaifan, tapi kita tengok dia punya lafaz tu membantu kita untuk memahami isu ni. Contohnya al-muqimu 'ala zina ka'abidi wathan. Orang yang berterusan di atas perbuatan zina seperti penyembah berhala. Ini pun kita boleh faham benda yang sama juga. Orang yang melakukan zina dia tak kafir, betul tak? Kecuali kalau dia menghalalkan zina dia. Menghalalkan zina dia ataupun dia beranggapan bahawasanya perbuatan zina ni adalah harus, maka kafir. Ataupun dia kata halal, kan? Kafir. Itu baru dia jatuh kafir. Kalau dia buat zina saja maksudnya tak kafir. Tapi
Di sini disamakan orang yang berterusan, al-muqimu ala zina, orang yang berterusan yang macam ketagih jugalah kan, ketagih buat zina apa semua ni, dia seperti penyembah berhala. So ini ancaman ni sebenarnya ancaman yang besar. Kan? Walaupun yang riwayat yang kedua ni dia tak kuat, dari sudut sanad dia dhaif lah kita kata kan. Tetapi dia ada, kita nak ambil syahid dia. Sebab kat sini poinnya bukan setakat minum arak saja. Kita kena faham apa sahaja maksiat yang melalaikan kita daripada mentaati Allah, yang melalaikan kita daripada ibadah, melalaikan kita daripada tauhid, maka dia termasuk dalam kategori yang sama. Dia boleh menjadi seperti apa? Mudmin, di orang yang dah ketagih. So kiaskan dengan apa sahaja maksiat lah. So ketagih dengan apa? Contoh ketagih dengan, okey, bagi contoh lah, filem ataupun okey pornografi. Okey, apa konten pornografi? Zina. Baik. Dan dia bukan zina saja, kita kena faham ini benda yang kita kena faham betul-betul. Orang kafir bila dia bawa benda-benda yang maksiat ni, bila dia bawa benda-benda yang filem-filem, kemudian budaya K-pop apa semua ni, so dia takkan bawa satu package tau. Dia datangkan semua package maksiat. So dia akan datangkan dalam tu ada zina, ada minum arak, ada macam-macam. Wal'iyadzubillah. LGBT-nya apa benda semua ada. Yang tu realiti yang kita, yang hari ni, maksudnya yang masyarakat sekarang ni telah dirosakkan dengan benda-benda tu. Dan mereka boleh anggap benda tu macam, alah, ni normal. Salah. So benda tu maksiat. Maksiat still maksiat. Dia tak boleh kita ubah benda tu. Alah, benda ni dah ramai orang tengok, kita ubah. Tak kan? So tengok kan. Termasuklah kalau benda tu melibatkan benda yang asalnya permainan kan. Permainan. So game kata. Tapi dia ada benda-benda yang macam dulu yang PG apa benda yang apa, bukan CO apa, PUBG apa benda yang kena apa, kena sembelih dulu kan, kena sacrifice nak tembak kan. Yang game yang makruh kan, orang duk main game mobile tu kan. So benda-benda macam tu kan, dia ada package tau, dia ada dalam tu ada benda syirik dalam tu kan, kemudian minum arak, kau kena minum arak, zina apa semua kan. Ada benda-benda yang dia dah masuk package. So benda macam tu takkanlah kita nak kata benda tu benda yang normal. Sebagai seorang yang mukmin, orang Islam yang dia tahu benda tu maksiat, dia takkan boleh redha lah kan. Dia takkan boleh redha dengan benda macam tu kan. Sebab tu kita kata, macam pernah ada orang tanya, dia tanya main game, dia kata main game tapi dalam game tu dia ada watak-watak Tuhan, watak-watak dewa dan Tuhan dan sebagainya. Kita kena lakonkan bergaduh dengan Tuhan apa semua, dewa-dewa dan sebagainya. Memanglah nampak main-main kan, tapi benda tu kalau kita ada rasa macam redha sikit pun boleh jatuh kufur. Bukan main-main kan. Sebab tu kita kata benda ni bukan benda yang kita boleh anggap alah ni saja main-main kan. Apatah lagi kalau dah sampai tahap obses tadi, dah sampai tahap fanatik, sampai tahap ketagihan. Ketagihan sampai, yalah macam tak kira lah dia ketagih dengan bola ke, dia ketagih dengan K-pop ke kan, ketagih sampai tahap obses, sampai tahap dia jadikan benda tu lah dia punya segala-galanya, dihabiskan. Okey, dia macam mana kita boleh tahu orang ni orang yang dah jadi menyembah benda tu? So kita kena faham sini. Bila dia dah habiskan seluruh keringat dia, waktu dia yang paling banyak adalah untuk benda tu. Duit dia paling banyak dia spend untuk benda tu. Itu tanda dia dah macam sembah. Bukti dia apa? Bukti dia orang beriman, dia akan cinta Allah dan dia akan gunakan waktu dia, segenap waktu dia, duit ringgit dia akan gunakan untuk Allah. Betul tak? وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Satu Allah kata, orang beriman dia lebih cintakan Allah. Bila lebih cintakan Allah, dia ada tanda-tanda dia mentaati perintah Allah. Dia lebih cintakan Allah, jadi duit ringgit yang dia ada, dia akan habiskan untuk apa? Untuk jalan Allah. Okay, duit ringgit dia habiskan untuk apa? Untuk ilmu. Itu baru betul cinta Allah. Kan? Untuk ibadat. Untuk dia sedekah. Untuk dia menuntut ilmu. Itu baru betul. Tapi engkau kata cinta Allah, tapi engkau habiskan duit untuk orang kafir yang
yang tak istinja ketika buang hajat, yang tu yang kau angkat. Itu kita tengok memanglah dia kata ini minatnya memang minat, tapi kita kena faham benda ni ada kaitan dengan kita kata melibatkan kecintaan kita, melibatkan ibadat juga tau. Dia jangan kita anggap macam benda ni alah ni minat je kan. Apa nak bising pula, tak kacau urusan kau pun, memang tak kacau urusan, tapi kita kena ingat benda ni benda yang dia pada asalnya bawa minat, tapi lama dia akan bawa kepada dia akan tashabbuh, kemudian dia akan jadi mualah, dia akan jadi setia dengan benda tu sampai dia bermusuh dan setia bermusuh dengan atas dasar tu. Yang tu yang kita tengok sekarang ni. Kan? Dia tak faham apa, dia maki orang pasal orang kita buktinya kita sentuh sikit je dia punya apa minat dia tu, dia marah kan. Dia marah. Macam kita sentuh agama lah. Macam tu. Dia punya sensitivity dia tu. Itu tahap dia dah apa? Itu kita nak bincang ni kan. Baik, balik pada perkataan Ali bin Husain tadi. Baik. Kalau kita tengok balik Ali bin Husain Zainul Abidin, dia kata apa? Okey. Asar ini diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dalam Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Kalau kita tengok balik dalam halaman 1481, dia kata Ali bin Husain ni dia satu hari dia sebab kita tahulah dia diuji dengan Ahlul Bait Nabi ni diuji dengan apa? Golongan yang melampau dalam kecintaan. Melampau ghulu, ekstrim dalam kecintaan. Iaitulah mereka mengangkat Ahlul Bait Nubuwah, Ahlul Bait Nabi ni seperti seakan-akan Tuhan. Dan mereka menjadikan kecintaan kepada Ahlul Bait itu sebagai dibinanya dasar wala' wal bara', kesetiaan dan juga kebencian, pemusuhan. So dia orang bina atas tu kan. Jadi Ali bin Husain dia tahulah benda ni dah berlaku pada datuk dia, pada ayah dia, pada yang terbunuh di Karbala kan. So masuk isu berkenaan dengan di Iraq. Mereka orang-orang Iraq itulah yang mengkhianati cucunda Nabi SAW, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sayyidu syababi ahli al-jannah, penghulu bagi antara penghulu bagi pemuda-pemuda di dalam syurga. So kita tahulah, kita tak mau bincang panjanglah tentang peristiwa Karbala ni, tetapi secara kesimpulannya cucu Nabi SAW Al-Husain ibnu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ardah, yang kita sayangi, yang kita wajib kita hormati dan wajib kita sayangi kerana Allah kan. Jadi anak dia Ali bin Husain ni tahulah apa yang telah berlaku. Apa yang berlaku iaitulah apa? Pengkhianatan orang-orang Iraq yang mereka mendakwa mereka menyokong Husain, lalu mereka utus surat panggil Husain supaya sampai datang ke Kufah. Mereka hantar surat punya banyak. Husain ketika itu di Mekah, jadi Husain datang atas dasar untuk membantu mereka dan untuk atas dasar kita kata apa, melihat kita kata aduan-aduan mereka itu untuk mengetahui apa yang berlaku. Lalu Husain datang. Kemudian bila Husain datang, mereka mengkhianati Husain, dan itulah yang menyebabkan cucunda Nabi SAW yang disayangi oleh Nabi SAW, dicintai oleh Allah dan Rasul itu telah terkorban di Karbala. Jadi bila anak kepada Husain, Sayyidina Husain kan, iaitulah Ali bin Husain bin Ali bin Husain Zainul Abidin, dia kata dekat apa? Ahlu Iraq. Dia pesan, dia marah. Ya ahlal Iraq, ahibbuna hubbal Islam. Wahai penduduk Iraq, cintalah kami dengan kecintaan Islam. Ahibbuna bihubbil Islam. Ahibbuna hubbal Islam. Cintailah kami ni keluarga Rasulullah, cucu Rasulullah, cicit Rasulullah, keluarga Ahlul Bait, keluarga Rasulullah SAW, dengan kecintaan Islam. Dengan kecintaan Islam. Maksudnya cinta kami kerana Allah, bukan cinta kerana kami keturunan Nabi saja. Kerana kami ni baik, kami ni keturunan baik saja. Jangan cinta macam tu. Ini maksud dia, hubbal Islam. Ahibbuna hubbal Islam. Fa wallahi, dalam riwayat lain disebut apa? Wala tuhibbuna hubbas sanam. Wala tuhibbuna hubbas sanam.
Jangan kalian cintai kami dengan kecintaan keberhalaan. Subhanallah. So, siapa yang sebut ni? Anak kepada Husain, Ali Zainul Abidin rahimahullah. Dia kata wala tuhibbuna hubba sanam ataupun hubbal asnam. Jangan kamu cintai kami dengan kecintaan keberhalaan. Fa wallahi in zala bina hubbukum hatta sara alaina shayna. Demi Allah. Sentiasalah kecintaan kamu yang dusta itu, kecintaan yang berbentuk keberhalaan kamu itu terhadap kami, menyebabkan nama dan reputasi kami rosak, buruk, disebabkan kamu. So ini adalah firasat seorang ahlul bait dan juga seorang salafus salih di kalangan cicit Nabi kita SAW, cucu kepada Al-Husain, itulah Ali ibn Husain Zainul Abidin rahimahullah. Jadi dia adalah tabi'in kalau kita tengok dari sudut dia punya kedudukan. So dia telah memberi amaran kepada golongan ataupun penduduk Iraq yang di kalangan Syiah Rafidah yang telah mengkhianati Husain, dan mereka sebenarnya berpunca kesesatan mereka itu berpunca daripada kecintaan mereka yang disifatkan oleh Ali Zainul Abidin sebagai cinta keberhalaan. La tuhibbuna hubbas sanam. Jangan kamu cintai kami dengan kecintaan cinta keberhalaan. Itu dia punya point. So di sini kalau kita tengok balik, inilah kita nak ulas ni, apa maksud cinta keberhalaan ni. So pertama sekali kita kena faham, kita nak faham cinta keberhalaan ni, kita kena faham dulu lawan dia. Sebab perkataan salaf ni mereka memang berkatlah perkataan mereka kan. Kita pun sedia maklum kan. Sebab mereka berkata-kata kerana Allah. Mereka memberi nasihat kerana Allah. Mereka menegur seseorang kerana Allah, bukan kerana nakkan dunia dan sebagainya. Sebab itulah perkataan mereka berkat. Walaupun pendek, walaupun padat, sedikit, tetapi kathirul barakah. Banyak keberkatan. Sampai kita boleh jadikan tajuk kuliah malam ni lah, senang nak cakap kan. Punyalah berkatnya perkataan mereka sampai kita boleh jadikan satu tajuk untuk kita ulas di dalam satu kuliah yang berdurasi 1 jam. So bayangkan kan, dia kata satu perkataan tadi, la tuhibbuna hubbas sanam. Jangan kamu cintai kami dengan cinta keberhalaan. Baik, jadi kita nak tahu apa maksud cinta keberhalaan ni, kita tengok balik perkataan Ali Zainul Abidin tadi. Dia kata apa? Ahibbuna hubbal Islam. So cintailah kami dengan cinta ke Islam. So kita kena faham dulu apa maksud cinta Islam. Cinta Islam apa maksud dia? Cinta Islam maksudnya kita menyintai Allah dan Rasul melebihi segala-galanya. Itu secara ringkas. Berdasarkan hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi wa minan nasi ajma'in. Dan juga hadis Nabi SAW dalam hadis awthaqul ura al-iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Tali iman yang paling kukuh adalah apa? Menyintai kerana Allah dan membenci kerana Allah. Lagi hadis banyak kan? Hadis pasal cinta ni banyak kan? Apa lagi contoh hadis lain? Contohnya thalathun man kunna fihi wajada halawatul iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. 3 perkara kalau ada pada kamu, maka kamu akan mendapati kemanisan iman. So ini cinta Islam ni. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa. Dia apabila menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai kepadanya berbanding selain keduanya. Maksudnya dia tak cinta melainkan cinta Allah dan Rasul. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak menyintai seseorang individu melainkan kerana Allah. Wa yakrahu an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Kemudian dia benci untuk kembali kepada kekufuran seperti mana dia benci untuk dicampak ke dalam neraka. So poinnya di sini hadis riwayat Imam Al-Bukhari, 3 perkara kan kalau ada pada seorang tu adanya manisan iman. Itu ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa. Jadi cinta kepada Allah dan Rasul tu mengatasi segala-galanya. Ahabba ilaihi mimma siwahuma.
lebih daripada keduanya. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Jadi kau menyintai seseorang individu, kau tidak menyintainya melainkan kerana Allah. Ini nak tanya orang yang fanatik K-pop ni, dia cintakan K-pop tu kerana Allah ke? Karut kalau kerana Allah, bohong Dah lah kufar kan? Dah lah kufar, kemudian kita kata tak ada nilai dalam Islam, maksud kufar. Jadi macam mana kau boleh nak kata benda tu, macam mana nak kaitkan benda tu kerana Allah dengan maksiat yang diajak lagi, dengan last sekali bunuh diri kan. Dia bunuh diri. Kemudian apa benda kebaikan yang kau nak cakap yang kau dapat daripada dia orang? Melainkan kau hanya membuang waktu, mensia-siakan waktu, membuang duit, mensia-siakan waktu untuk perkara-perkara yang kita kata yang sia-sia tadi. Bahkan boleh membawa dosa. Bahkan jelaslah, maksudnya kalau dah sampai tahap dia jadikan benda tu sebagai sebagai kecintaan dia yang utama kan, idola dia kan, idol tu dah nama berhala dah tu kan. Itu pun dah ni kan, idola kan, sebab sampai tahap dia rambut pun nak tiru tasyabuh kan, nak tiru K-pop tu kan, kemudian nak tiru macam semua benda nak tiru kan. Kemudian gantung poster tu macam berhala tu, gantung poster kat bilik. Memanglah kau tak sembah dia, tapi kau punya hati ta'alluq hati tu pada siapa? Kalau orang yang beriman, dia tak akan gantung benda-benda macam tu. Orang Islam tak akan gantung. Bayangkan kalau gantung gambar wali, gambar wali Songo pun tak boleh. Gambar wali ke gambar orang soleh pun tak boleh. Lagilah tak boleh kalau kau gantung gambar-gambar kufar, fusak, orang ahli maksiat tu. Kan? Jadi tu kita kata benda ni disebabkan oleh kita terlampau cinta dengan sesuatu tu membutakan kita. Sebab tu Imam Ibn Qayyim rahimahullah ada bahaskan panjang tentang maksud cinta, maksud mahabbah. So cinta ni dalam bahasa Arab, mahabbah ni al-hub, dalam bahasa Arab saja ada 61 nama. So kalau nak jelas malam ni tak habis. 61 kalau nak syarah satu-satu kita boleh, tapi tak habis lah, sampai esok pagi mungkin tak habis kita nak syarah satu-satu. So ada lebih kurang 61 nama. Yang mana ada nama seperti alaqah, kemudian syaraf, kemudian banyak lagi lah. Banyak lagi. Kalau kita tengok dia punya, sebab apa penting kita kena tahu nama-nama lain bagi cinta ni, sebab dia akan mendatangkan kefahaman yang jitu. Kita akan nampak apa kaitan antara cinta dengan cinta yang kita faham, cinta ni apa benda kan. So cinta ni sebenarnya, kesimpulannya cinta ni banyak takrifan tentang cinta. Tapi cinta yang paling senang kita nak faham, cinta yang dia akan last sekali dia akan bawa kepada peribadatan, dia akan bawa kepada penyerahan. Dia akan bawa kepada kita akan menghabiskan seluruh daya dan upaya waktu kita untuk benda yang kita cinta. So kita boleh faham macam ni. Orang yang dia obses dengan benda-benda yang karut, benda-benda yang permainan, game dan sebagainya ni. Sebab apa dia buat benda tu? Sebab dia punya kecintaan dah sampai tahap maksimum pada benda tu, sampai dia sanggup habiskan beratus-ratus ribu ringgit, berjuta-juta ringgit sekalipun untuk habiskan waktu untuk benda tu. Menghabiskan waktu dia yang merupakan usia dia yang akan Allah Ta'ala tanya dia nanti. Kita tak bincang orang kafir tau. Orang kafir kita kata nantak lah dia kan. Kecuali orang kafir yang nak masuk Islam kan. Itu kita boleh bimbing. Tapi kita bincang tentang orang yang mengaku Islam, orang yang mengaku cinta Allah, orang yang kata dia mengaku Islam. Kadang-kadang tu yang mengaji agama, Allah musta'an. Jadi kita sedih lah kan. Jadi kita nak bagi tahu di sini benda-benda yang kita kata macam mana, apa kaitan dia dengan keberhalaan. Kita kata cinta keberhalaan ni. Bila kita dah menghabiskan waktu kita ni adalah usia kita tau. Bila kita dah sebut dalam dalam Al-Quran, Allah Taala sebut qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. So kita dah cakap kita diperintahkan untuk apa? Katakan inna salati, salatku, wa nusuki, ibadatku, sembelihanku, wa mahyaya, hidupku. So hidup ni apa? Hidupku ni apa? Hidup ni waktu kita lah. Waktu kita yang kita habiskan tu. Wa mahyaya, hidup aku. Wa mamati, dan matiku. Lillahi rabbil alamin. Semua kerana Allah. So apa bukti kita buat kerana Allah?
Kan? Jadi benda ni kalau kita dah habiskan seluruh waktu yang kita ada tu untuk benda tu, dan menjadikan benda tu pula sebagai kita punya nak pertahankan orang tu, nak pertahankan orang ni. Dia tak kira lah, bukan K-pop saja lah. Itu contoh kita nak bagi. Bola ke, apa lagi, game ke, politik ke, apa lagi ke, semua boleh berlaku. So kita adil lah nak lagi K-pop marah kan. Geng-geng K-pop marah pula. So kita nak bagi tahu semua. Tak kira lah apa benda. Yang dialihkan selain daripada Allah. Maksudnya yang tak, kita kata yang tak ada langsung silah, tak ada langsung connection dengan ketaatan. Tak ada connection dengan ketaatan. Kecuali yang diizinkan oleh syarak seperti apa? Contohnya macam apa dia? Yang diizinkan oleh syarak apa dia? Apa dia, permainan yang melibatkan apa? Strategis, contoh. Perang tu. Ketenteraan. Contoh. Itu diizinkan. Izinkan. Untuk mengasah apa kita kata kemahiran. Contoh, kemahiran. So dia ada kan. Itu pun tak ada lah sampai 24 jam dia buat benda tu kan. Dia hanya maksudnya dia ialah kita kata dia dibuat pada waktu yang bukanlah kita kata diperuntukkan seluruh waktunya untuk benda tu. Tetapi macam mana kita nak tahu diperuntukkan seluruh waktu pada benda tu? Maksudnya dia jadi apa? Jadi benda tu saja yang dia duk ingat kan. Sampai masuk solat pun duk ingat benda tu. Itu jadi masalah tu. Yang tu kebanyakan orang berlaku macam tu. So dia boleh sampai tahap solat dia tu, dia boleh lalaikan solat dia dan dia cepatkan solat dia tu semata-mata nak sambung tengok bola. Macam itu dah jadi, kita kata dah jadi sampai tahap bola tu boleh jadi berhala untuk dia. Ataupun dia cepatkan untuk solat dia tu semata-mata nak tengok apa? Filem K-pop ke, apa dia, artis K-pop dia ke. Macam tu lah. Itu kita kena bagi tahu secara, memang kita kena bagi tahu walaupun pahit. Sebab itulah hakikatnya sebahagian orang dia tak nampak benda tu sebagai satu benda yang ada kesan pada pegangan agama dia. Sebab bila dah lama dia akan jadi kerah. Hati akan kerah. So bayangkan kau tengok orang buat maksiat. Kemudian kau rasa normal, kau rasa seronok pula. Orang buka aurat kau rasa seronok. Orang menyanyi, menari, orang apa dia buat zina pun kau seronok. Engkau tengok orang tu minum arak pun seronok. Orang tu buat benda-benda yang mungkar, buat benda syirik pun kau tak rasa marah, tak rasa Allah, rasa normal, rasa seronok. So bila waktunya engkau akan rasa engkau akan benci benda tu? Tak, lama-lama dia akan hanyut, dia akan jadi sampai tahap yang Imam Ibn Qayyim kata tayammun ataupun syaraf ataupun tayammun, satu istilah yang dibahaskan oleh ulama. Dia sampai tahap dia dah jadi apa? Dia dah jadi ketagih, dah jadi obses, dan itu yang dibahaskan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah, yang kenapa menjadi seseorang itu dia boleh terjebak dalam kesyirikan apabila dia dah sampai tahap ishq, dia dah sampai tahap dia dah kecintaan dia tu dah sampai tahap masuk ke lubuk hati terhadap benda tu. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan Bani Israel, wa ushriba fi qulubihimul ijl. So maksudnya kecintaan mereka kepada penyembahan patung lembu tu telah meresap masuk, wa ushribu, macam dia menyerap masuk ke dalam hati tu sampai susah dah nak apa, nak buang. Susah dah buang. Bila ushribu maksudnya dia diminum. Hati tu macam menyerap, minum. Benda tu dah jadi darah daging. So itu yang Allah Ta'ala sebut tentang Bani Israel kan. Sebab dia orang dah lama dah duduk dengan orang-orang musyrik syirik. Sampai benda tu mereka terpengaruh. Itu yang kita takut tu. So kalau kita tengok balik, bila sebut keberhalaan. So kalau kita tengok balik, berhala ni dalam bahasa Arab disebut ada dua istilah kan. Sanam dengan wathan. Yang Nabi SAW sebut. So ulama bahas kan lah, macam Ibn al-Athir dalam An-Nihayah fi Gharib al-Hadith wa Athar, Ibn al-Kalbi dalam kitabnya As-Sanam, dan macam-macam ramai lagi ulama yang bahas apa beza antara sanam dengan wathan ni. So ada yang kata tak ada beza lah, berhala. Ada yang kata sanam ni dia ada image, yang dia ada image. So something yang ada image. So patung, berhala dan sebagainya tu sanam. Wathan pula, sebagian ulama kata wathan dia tak ada image.
So, boleh jadi benda yang macam kubur ke apa, dia tak ada image yang tertentu. So ada ulama yang samakan saja. So dia benda-benda macam ni, dia tak terhad tau, dia tak terbatas. Itu kita kata berhala ni, dia tak terbatas pada bentuk tubuh, fizikal. Patung berhala tu kena ada patung berhala baru kau kata dia berhala. Salah. Kalau orang tu dia tengok bola sampai dia lalai, dia tak solat, dia tak ibadat kepada Allah, dia lalai dengan bola. Bola tu boleh jadi berhala. Bola tu berhala. Jangan ingat kita kata tak berhala ni hanya patung. Tak. Itulah berhala dia sebab dia dah habiskan waktu untuk benda tu. So tak ada waktu dia untuk solat, dia dah lalai kan. Kalau ada solat pun, solat tu sempelan saja. Na'udzubillah min dzalik. Bila waktu dia baca Quran, bila waktu dia nak menuntut ilmu, tak ada. So banding beza dengan ni. Itu kita kata. Orang tanya pula macam mana Ustaz kalau orang kejaya main bola, okey tak. Main bola kan, dah dia main bola tapi yalah dia main bola tak adalah sampai dia adalah waktu dia solat semua kan, tapi tak adalah sampai fanatik, sampai tahap jadikan benda tu sebagai walak wal barak, dia benci orang kerana orang benci dia punya kumpulan. Macam itulah kita yang kita tegur ni. Kadang-kadang kita faham lah yang kadang-kadang yang marah kita ni geng-geng budak-budak muda lah yang tak tahu apa lagi, yang baru nak kenal dunia kan mungkin. Tapi walaupun masih muda, kita kena tegur lah. Kita waktu muda-muda tu kita buat apa? Usia-usia 20-an tu kita dah start mengembara, kita pergi menuntut ilmu kan. So budak-budak zaman sekarang ni terlampau manja kot kan kita kata, sebab semua yalah kita kata macam yalah mewah kan, dengan adanya kemudahan yang mudah. So dia disibukkan dengan hiburan kan, dengan game dan sebagainya. Tapi kita kalau kita tengok balik usia kita waktu usia 20-an, so kita tengok banding, kita pun kurang jugalah. Kita pun ada juga benda-benda yang kita pun dulu lara benda sama je. Tapi kita bila tak samalah, kita tengok dari sudut, kita tengok tak adalah sampai tahap kita ni nak obses, sampai tahap nak marah kalau orang tegur kan. Tegur benda tu kalau dah betul benda tu macam tu, kita marah pula orang tegur, salah lah. So ini dah sampai tahap dia, itulah kita kata sampai tahap dia marah kalau orang hina ataupun orang kutuk dia punya berhala tu. Kita sebut berhala je lah, senang kan. Berhala kan. So idol dia. So idol kan, idola dia. Berhala lah tu. Berhala lah. Kan. Sebab tu kita kena faham itu maksud berhala. Cinta keberhalaan. Sebab apa tengok Ali Zainul Abidin dia kata kat penduduk Iraq, jangan cinta aku, jangan cinta kami dengan cinta berhala. Kan. So waktu tu penduduk Iraq tak adalah sampai tahap dia orang buat patung Hussein ke, patung Ali ke, tak ada kan. Siapa boleh kata ada patung? Waktu tu tak ada lagi. Tapi tengok lama tengok sampai sekarang, tengok Syiah macam mana dia orang buat patung, dia orang buat gambar Ali, dia orang buat patung Ali, dia orang buat gambar Ali. Dah jadi berhala, last kali jadi berhala. Sebab tu kita kata firasat daripada Ali bin Hussein. Subhanallah, ini adalah perkataan yang kita kata yang menunjukkan muwafaqah ataupun seorang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salaf. Kita kata seorang tabi'in, cucu kepada Nabi, kepada Hussein, cicit kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia dah bagi tahu, dah warning. So jangan cinta dia seperti cinta keberhalaan. So samalah juga kita pun sama juga, bukan kita nak tuju pada bola ke apa benda orang yang terlibat dengan game ke apa, dengan K-pop ke tadi kan. Kita pun tak ada lah sampai tahap kita nak kata benda tu terus jadi sembah berhala kan. Ada batas je lah. Kalau dia nak main game apa semua, ada. Yalah, kita ulama pun bahas. Tak adalah sampai mereka nak kata benda tu semua haram, syirik ke kan. Tapi yalah, kalau dah sampai tahap engkau mengabaikan ilmu, kau mengabaikan iman, kau mengabaikan solat, mengabaikan ibadat, mengabaikan tujuan yang terpenting, tujuan utama engkau diciptakan. Takkanlah usia muda tu sampai bila-bila muda kan. Kena faham juga. Dah muda, zaman kanak-kanak, zaman muda, takkanlah 20 tahun, 30 tahun lepas tu kau masih lagi muda. Engkau ada tanggungjawab. Engkau sebagai seorang anak, kau sebagai seorang suami, kau sebagai seorang isteri dan sebagainya.
ada tanggungjawab dalam masyarakat. Takkanlah nak habis benda tu sampai macam tu je kan. Maksud sia-siakan macam tu. Baik. Nanti orang tanya pula lah main game apa benda kan. Apa dia. Tapi kita kata benda tu kita kata dia kalau macam kita tengoklah sampai sekarang ni dah tahap kronik. Sampai tahap dah taksub dah fanatik dah sampai jadikan walak wal bara atas dasar tu. Memang kita nak kata apa lagi memang betul lah ada sahabat kita yang kata berhala tu kan. Memang betul lah. Ana pun taklah. Ana sebenarnya tak follow pun isu-isu K-pop apa ni. Tapi bila Ana tengok benda tu memang jelas sangat. Jelas sangat bila kita tengok ada bila dah dibina atas dasar benda yang dia pegang tadi tu, dijadikan sebagai walak wal bara. So dibenci orang, dimarah orang atas dasar tu. Walaupun benda tu bertentangan dengan memang jelas-jelas bertentangan dengan kebenaran. So ini kita kalau tengok balik fanatik gaya barulah. Fanatik pada parti politik sama lah. Kan fanatik dengan tok guru, fanatik dengan ustaz, fanatik dengan tok guru. So sama juga itu boleh jadi berhala juga. Boleh jadi berhala. Tapi bukanlah dengan dia kena faham lah. Dia orang akan kalih lah. Dia orang akan kalih. Tengok ni taksub pada ustaz. Kita tegur dia orang pun kalih. Dia kata, dia orang pun twist. Dia orang kata ni taksub dengan ustaz tak apa pula. Baik. Sedangkan benda tu tak. Kita kena faham. Cinta, bila kita cinta kerana Allah. Cinta kerana Allah. Kok mana pun kita kena ada objek benda yang kita nak kena cinta, betul tak? So kawan kita contoh. Siapa lagi? Kawan kita, saudara kita. So sebab tu Nabi bagi tahu tu la yuhibbul mar la yuhibbuhu illa lillah. Mesti kena kita cinta seseorang. So kita cinta seseorang kerana apa? Kerana Allah perintahkan kita untuk menyintai orang tu. Kerana dia orang yang beriman. Bila dia orang beriman, dia orang yang soleh, dia orang yang ada yang memberi manfaat kepada orang lain dengan ilmunya, dengan harta bendanya, dengan apa yang Allah mudahkan untuknya. Memang itu ada sebab-sebab yang boleh menyebabkan dia dicintai, dan sebab pertama sekali kerana Allah perintahkan kita untuk menyintai orang beriman. Kerana itu adalah tuntutan iman. Kita wa la yuhibbul mar la yuhibbuhu illa lillah. So Nabi SAW suruh kita cintai individu kerana Allah. So individu yang kita nak cintai itu siapa? Orang beriman. Kan? Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta kerana Allah, benci kerana Allah. So bila kita tak nampak benda ni, kita tak faham konsep walak wal bara. Itu pun satu juga punca lah. Dan juga meremehkan berkenaan dengan pengajian tauhid, pengajian akidah. Ini juga punca kenapa kita tak nampak benda ni. Kita anggap benda tu okey, ni hak aku. Ni hak aku. Kau tak boleh tegur. Kau tak boleh cakap gini-gini ni. Kau tak boleh benda-benda gini. Ni hak saya. Sedap. Walhal kita cakap umum kan. Kita cakap secara umum. Kita tak spesifik pada siapa-siapa. Tapi dah dia terasa nak buat macam mana. Siapa makan cili dia terasa lah pedasnya kan. Tapi kita nak bagi tahu masalahnya bila benda ni kita nampak macam tak apa kan. Bukannya ada kena-mengena dengan agama pun. Memanglah tak ada kena-mengena dengan agama. Kamu nampak macam tak ada kena-mengena dengan agama. Tapi bila kamu dah tak nampak kaitan hidup tu dengan agama, itulah punca dia. Memang semua benda yang kamu buat tak nampaklah ada kaitan dengan agama. Bila kamu dah buang agama tu, itu punca dia. Kan? Jadi kita kena faham lah. Kan? Jadi kalau kita tengok balik, macam mana kita nak atasi benda ni kan. Jadi Ana rasa kita pun dah ada berapa minit lagi, 6 minit. Ana nak tengok soalan kalau ada soalan. Baik, tajuk apa kita ni, cinta keberhalaan. So Ana kat mana tadi kita? Baik, sebenarnya kita nak bagilah contoh-contoh juga macam contoh-contoh macam berhala-berhala yang ada pada zaman Arab. Berhala-berhala yang ada pada zaman jahiliah ni banyak kan. So kita tengoklah macam setiap berhala tu dia ada dia punya spesifikasi dia. Speciality dia tersendiri kan. So ada yang paling lama sekali Manah. Kemudian Al-Uzza, Latah, kemudian Hubal. Kemudian ada juga berhala-berhala yang tak apa. Yang benda-benda berhala ni sebenarnya dia berpunca daripada kecintaan individu tu kepada sesuatu. So lalu disalurkan benda tu dengan disimbolkan, dibuat simbolis, kita kata dijadikan simbol kecintaan adalah dengan buat berhala. Itu dia punya asal dia.
Dia bukan terus dia berhala, penyembahan berhala ni bukan terus dia orang sembah berhala tu kerana dia orang iktikad berhala tu cipta dia orang, berhala tu bagi makan, bagi rezeki. Bukan. Kerana mereka iktikad bahawasanya berhala-berhala itu adalah simbol yang dapat mendekatkan kecintaan mereka, amalan mereka, penyembahan mereka, peribadatan mereka, sacrifice mereka kepada Allah. Itu dia jadi macam mana jadi berhala tu. So kita kena fahamlah konsep keberhalaan ni. So keberhalaan, konsep keberhalaan tu macam mana kan? So jadi itu kalau kita tengok balik dalam zaman jahiliah. So itulah keberhalaan yang ada, maksudnya berhala-berhala yang banyak tu. Baik, kita nak kaitkan dengan cinta keberhalaan zaman sekarang ni, zaman moden. So kita kena fahamlah zaman sekarang ni zaman yang kita kata yang kalau kita tak tahu tentang jahiliah, kita tak akan mungkin dapat tahu apa hubung kait, apa connection antara keberhalaan zaman sekarang dengan keberhalaan zaman dulu. So kalau kita tengok balik, dia kita kena faham bila kita sebut cinta keberhalaan ni, kita bukan mengkafirkan orang yang buat dosa besar. Itu sebab tu ana dah disclaimer awal-awal tadi. Bukan kita mengkafirkan macam orang-orang Khawarij, macam Daesh ke ISIS yang dia kalau orang tu buat maksiat, buat maksiat sikit minum arak tu kafir. Kita tak katalah sampai tak tu tengok K-pop tu kafir. Mana ada, kita tak kata macam tu kan. So dia masih lagi dalam kabairul dzunub. Tapi kalau sampai tahap dah obses, dah sampai tahap dia menghabiskan waktu, seluruh waktunya atau kebanyakan waktunya, majoriti waktu yang dia ada untuk benda tu, maka dia boleh jadi seperti berhala. Sebab Nabi samakan orang yang minum arak, orang yang ketagih minum arak dengan penyembah berhala bila dia bertemu Allah. Yang kita sebut hadis tadi, first tadi. Jelas. So jelas sangat. Sebab apa? Sebab bukan Nabi SAW nak bagi tahu dia kafir, tapi Nabi SAW nak bagi tahu itulah ancaman. Dan itulah ancaman. Ancaman maksudnya, bayangkan macam mana kita bertemu dengan Allah dalam keadaan kita jadi macam penyembah berhala. Memang kita tak sembah berhala kat dunia dulu, tapi macam penyembah berhala, berat dah tu. Persamaan tu disamakan dengan penyembah berhala. Itu berat. Sedangkan kalau kita tengok balik Nabi Ibrahim AS, dia doa apa? Rabbi wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan anak-anak keturunanku daripada penyembahan berhala. Kan? Maksudnya itu doa Nabi Ibrahim. So kalau kita tengok zaman Nabi Ibrahim, lepas pada tu macam mana boleh berlakunya penyembahan berhala? Disebabkan oleh kecintaan yang dialihkan kepada selain Allah. Itu punca dia. So kita tak mau, kita takut nanti sampai tahap, yalah, bukan benda yang baru kan, kalau kita tengok orang-orang yang macam ajaran-ajaran sesat yang datang melalui negara-negara yang banyak sebarkan hiburan mereka kan. So macam baru yang kita dah pernah dengar tentang macam mana gerakan kristianisasi datang daripada Korea. Kemudian bahkan bukan setakat itu, gerakan gerakan yang lebih tersusun Freemasonry dan sebagainya, yang memang mereka dah susun dah, memang mereka dah aturkan untuk merosakkan agama, merosakkan akhlak, menjatuhkan seseorang kepada kekufuran tanpa sedar. Ni kita kata benda-benda macam ni sebenarnya yang bahaya sebenarnya, khususnya pada anak-anak kita. Sebab tu seorang bapa, seorang ibu, dia takkan reda tengok anak dia akan terpengaruh dengan orang-orang kafir yang kafir dan tak berakhlak mulia tu. Tak berakhlak. Kan, yang tergedik-gedik, menari-nari kan, kemudian buka aurat, kemudian kita kata buat benda-benda yang haram, benda-benda yang jelas maksiat dan sebagainya. Kemudian kita pula suka, kita pula berbangga, anak kita pula seronok, suka. Mana ada orang yang ada ghirah terhadap keluarga dia, terhadap isteri dan anak-anak dia, boleh sanggup melihat benda-benda tu masuk ke dalam rumah dia, kemudian membiarkan anak dia macam tu. Kita bukan bincang, kita bincang kalau kita diselamatkan oleh Allah, Allah Ta'ala selamatkan kita daripada benda tu, alhamdulillah. Kita kena bersyukur. Kita bersyukur. Dan dalam masa yang sama kita tahu ada juga sahabat-sahabat kita, masyarakat kita ni masih lagi ada yang bergelut dengan benda itulah, maksudnya benda tu. So kita secara kesimpulannya, cinta keberhalaan ni kita kena faham dari konteks yang lebih menyeluruh. Bukan kita faham konteks yang sempit.
Disebabkan kerana kita tak faham hadis-hadis Nabi SAW dan juga ayat-ayat Al-Quran yang sebutkan tentang hakikat keberhalaan dan juga hakikat kecintaan, itu menyebabkan kita tak faham. Sehingga bila orang sebut berhala pada benda yang kita jadi fanatik dan obses itu, maka kita pun mengingkarinya. Sebab dalam banyak lagi hadis lah, kalau kita nak bawakan hadis-hadis macam mana tafsir pada ayat syurul ladina kafaru wa azwajuhum wa ma ya'buduna min dunillah. Kemudian ayat berikut dia, fahduhum ila siratil jahim. So, bila Allah Ta'ala perintahkan malaikat supaya himpunkanlah orang-orang yang kafir dan benda-benda yang mereka sembah, ataupun pasangan-pasangan mereka, rakan-rakan mereka, ataupun orang-orang yang semisal mereka, orang-orang yang mereka minat dulu, idola-idola mereka termasuk. Sebab datang dalam tafsir Qatadah maksud itu, kan, yang mereka suka amalan mereka, orang-orang yang kamu jadikan idola. Dia minum arak, kamu seronok. Dia berzina pun kamu seronok. Dia buat maksiat pun kamu seronok. Itu dah sampai tahap tu kan, kalau kita tengok. Kamu suka. Dia buat benda kufur pun kamu seronok. Bahkan kamu cuba untuk tasyabuh, untuk menyerupai mereka, menari, menyanyi, tiru gaya rambut macam mereka, kan? Jadi pakai macam dia orang, kamu dah nak ikut dia orang. So Allah kata uhsyurul ladzina zalamu, bukan kafaru, uhsyurul ladzina zalamu wa azwajuhum wa ma ta'budun min dunillah fahduhum ila siratil jahim. So himpunkan, Allah perintahkan malaikat himpunkan orang-orang yang zalim. So inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah kezaliman paling besar. So orang yang musyrik, orang yang kafir, kata-kata ada kuffar, orang yang kafir, himpunkan mereka semua dengan orang-orang yang semisal mereka, pasangan-pasangan mereka, dan juga benda-benda yang mereka jadikan sembahan selain Allah, berhala-berhala yang mereka jadikan sembahan selain Allah. Fahduhum ila siratil jahim. Tunjukkan mereka jalan untuk masuk ke dalam neraka jahim, neraka jahannam. Masuk neraka jahannam. So Allah Ta'ala suruh semua masuk neraka jahannam, termasuk dengan idola-idola tadi, masuk semua. Sebab itulah Nabi SAW kata apa? Al-mar'u ma'a man ahabba. Sesungguhnya seseorang itu dia akan bersama dengan orang yang dia cintai. So kita kena perhatikan, kita kena didik anak-anak kita, siapa orang yang kita nak kena cintai, siapa orang yang kena kita jadikan sebagai contoh teladan. Bukannya orang-orang fasik, orang-orang kafir, yang kita kata yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang pengakhiran mereka hanya bunuh diri. Kita tengok sonok-sonok tu kan, bunuh diri buat apa? Semuanya fake, kan? Cantik pun sebenarnya tak cantik pun sebenarnya bedah, buat pembedahan plastik. Kan? Fake lagi. Lepas tu fake pula, fake kebahagiaan, fake keseronokan, semua fake. Tak kekal. Bahkan akhir sekali apa jadi? Sia-sia. Kita yang tengok pun jadi dapat apa? Apa yang dapat? Ada orang dia masih lagi nak macam dapat ni pengajaran dia, ni kebaikan dia, bla bla bla. Bohong, tak ada. Tak ada apa kebaikan. Tak ada apa kebaikan. Kebaikan hanya ada pada kita berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, mengikut petunjuk mereka yang Allah Ta'ala reda, Allah Ta'ala berikan nikmat yang kita duk minta dalam solat tu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan orang yang diberikan nikmat kepada mereka. Bukan jalan orang yang dimurkai, bukan jalan orang yang sesat. So kita yang selamat, kita yang tak minat benda tu, anak kita pun selamat, kita kena jaga-jaga. Benda ni akan datang. Maksudnya benda ni akan datang melalui apa perkara yang wasilah-wasilah yang sekarang ni yang dahsyat. Kita tengok daripada internet ni, macam-macam cara mereka akan hasut kita, mereka akan goda kita, kan? Dan benda-benda macam ni kita kata memang kalau kita nampak benda tu macam remeh, sebenarnya dia adalah benda yang sebenarnya akan membawa kepada pintu-pintu kerosakan. Bila kita dah mula menganggap isu berkenaan dengan wala' wal bara', konsep kecintaan dalam Islam ni makin menipis, kita tak ada dah rasa
cinta kepada orang Islam, kita lebih cinta kepada orang kafir. Cuba bayang, ana nak bagi tahu di sini, ulama fuqaha kita, fuqaha kita bincang dalam masalah jihad tau. Masalah jihad. Mereka bincang sampai tahap kalau apa hukum orang yang dia ada kecenderungan kepada orang kafir. Ataupun orang yang senang kata kita munafik lah kan. Orang yang dia ada kecenderungan dia pada orang kafir ataupun musuh. Adakah mereka ni diwajibkan untuk menyertai jihad? Adakah imam, pemerintah wajib untuk perintahkan mereka keluar untuk berjihad juga? Ulama bahas tu. So ulama bahas. Kata kalau mereka ini adalah golongan yang dikategorikan sebagai mukhazzil. Mukhazzil ni maksudnya bila musuh datang, kebarangkalian mereka akan takut kepada musuh ataupun akan condong kepada musuh tu lebih tinggi. So mereka akan dia ada dua istilah, mukhazzil dengan murjif. Al-murjif dengan mukhazzil. Al-mukhazzil ni dia akan, kalau tentera Islam nak pergi berjihad, dia akan cakap kat tentera Islam, "Alah, janganlah mereka ni kuat. Orang kafir ni kuat, orang kafir ni hebat, bla bla bla." Ni ada kecenderungan sikit pada orang kafir ni. So kata ulama mereka ni tak boleh join jihad. Sebab mereka akan menimbulkan keraguan. Tak boleh. Maksudnya awal-awal lagi dah ditolak. Itu mukhazzil. Yang kedua golongan murjif, yang irjaf, yang suka, maksudnya mereka akan menimbulkan keraguan dan juga mereka akan menimbulkan huru-hara, maksudnya mereka tak akan menunjukkan sokongan kepada tentera Islam. So mereka akan menunjukkan sokongan kepada orang munafik, orang-orang kafir. So bayangkan orang yang sekarang ni, pendakwah dia maki. Ulama dia maki. Kita bukan cakap yang ahli bid'ah ni, ahli sunnah, ulama ahli sunnah. Ahli bid'ah, tukang cerita, tukang qusah, itu bukan ulama kan? Ahli bid'ah bukan ulama. Itu ulama dimaki. Pendakwah dimaki hamun, dibenci. Diberi gelaran-gelaran yang buruk. Tiba-tiba orang kafir, kan, imamuna, syekhuna, itu perumpamaan dia. Dia punya angkat. Artis dibela habis-habisan. Bila ulama kena attack dengan musuh-musuh Islam, kena tuduh. Bila Nabi kita kena tuduh macam-macam. Dia tak ada pula nak backup. Isteri-isteri Nabi, Ummahatul Mukminin, kena tuduh dengan macam-macam, dengan geng-geng liberal lagi. Tak ada kita tengok dia nak backup, dia nak pertahankan, tak ada. Tiba-tiba orang kafir entah mana celah mana datang, kena serang. Dia punya macam Nabi tu, macam dia pertahankan Nabi. Kita tengok pun kita kata, seriau macam ni kan. Mana tahap kan? Dahsyat ni. Ini betul lah, ni belum keluar Dajjal lagi ni kan. Belum keluar Dajjal lagi. Macam mana ni kalau orang kafir yang jelas-jelas tak istinjak tu, kau boleh sokong, kau boleh macam defend dia habis-habisan, mati-matian, sampai kau maki pula orang Islam. Kau dah tak tahu mana satu yang kau kena setia, kat mana satu yang kau kena tunjukkan kecintaan kau. So bayangkan. Itu ulama bahas tu dalam Kitabul Jihad. Contohnya dalam Al-Bayan. Al-Imam Al-Imrani. Dia bahas. Muqaranatul Adyan dalam mazhab Syafi'i kan. So dia bahas. Bahas tentang apa, orang yang macam dia ada kecenderungan pada orang kafir. So orang ni tak boleh imam tak boleh bagi dia jihad. Sebab dia kebarangkalian dia untuk mengkhianati negara Islam adalah tinggi. So kan, tapi kita sekarang ni, itulah kita kata kita dah macam-macam sekarang, Allah musta'an. Sistem kita pun sistem yang yang bukan Islam kan. Jadi sistem yang campur-campur ni, kemudian dengan Allah musta'an ni fitnah. Kita kata fitnah ni betul-betul ini baru fitnah akhir zaman kan, bukannya benda-benda yang kita tak tahu. Pokok pangkal yang kita buat kefahaman sendiri dan sebagainya. Baik. Jadi itulah kesimpulannya, kita kena hati-hatilah dengan cinta keberhalaan ni. Kita maksudnya kita kena giatkanlah lagi pengajian akidah, pengajian manhaj, hadis, Al-Quran dan hadis. Sebab puncanya kerana kita tak nampak dari konteks Quran dengan hadis. So kita nampak hanya ialah dia punya level pengajian Islam tu level tadika kan, ataupun level darjah 1, darjah 5, darjah 6. So dia tak nampak. So yang level darjah 5, darjah 6 tu dia nampak berhala ni, itulah berhala kan, patung berhala.
Dia tak nampaklah keberhalaan yang dalam bentuk, kita kata apa, dalam bentuk yang lebih umum. Yang macam Nabi SAW bagi tahu tadi. So sebab tu kesimpulannya kenalah upgrade ilmu kita. Kena upgrade. Kalau kita rela kita ni dalam lembah kejahilan, maka itu sangat-sangat bahaya. Jadi cinta keberhalaan ni kita ambil daripada perkataan siapa tadi? Ali bin Husain Zainul Abidin rahimahullah, yang ketika beliau menempelak golongan Syiah Rafidah, ahibbuna hubbal Islam wa la tuhibbuna hubbas sanam. Cintailah kami dengan cinta Islam. Janganlah cintai kami dengan cinta keberhalaan. Sama jugalah kita sebagai orang yang ada pengikut, follower kan, orang yang dah ada pengikut, follower ramai ni, influencer ke apa benda, dia kena didik lah anak-anak murid dia ke ataupun pengikut-pengikut dia, jangan taksub dengan dia kan. Kena didik, maksudnya bagi tahu jangan taksub dengan dia. Maksudnya kena ajar apa? Kalau tak mau taksub ni ajar apa? Ajar Quran dan Sunnah. Ini kita nak beritahu orang yang terlibat dengan dakwah lah. So dia kena didik murid-murid dia supaya berpaut dan berpegang dengan Quran dan Sunnah. Berpegang dengan Quran dan Sunnah ijma' salaful ummah. Berpegang dengan manhaj. Bukan bergantung kepada individu. Bukan berpaut ta'alluq, bergantung kepada individu tertentu. Sampai individu tu diangkat sampai tahap apa sahaja yang dia keluar semuanya betul. Ini jadi masalah. Itu cinta keberhalaan juga. Itu pun boleh masuk dalam kategori cinta keberhalaan, sebab bila sampai tahap tok guru dia kata halal, halal lah. Tok guru dia kata haram, haram dah. Walaupun benda tu bercanggah dengan Quran dan Sunnah, bercanggah dengan ijma' ulama, pun salah juga. Itu cinta keberhalaan juga. Itu keberhalaan juga tu. Something yang kita kena tahu juga. So ajaran-ajaran sesat kan. Itu yang berlaku. Dan ahlul bidah wal ahwa macam itulah, dia taat kepada guru dia tu sampai tahap guru dia boleh hapuskan hukum, guru dia boleh kata benda tu haram jadi haram, tanpa ada dalil yang kukuh, tanpa ada ayat Quran atau sunnah yang membenarkan, ijma' ulama ke bercanggah dengan ijma' ulama, so dia ikut suka hati dia kan. Itu yang jadi apa, dia kata apa, tak semestinya sembah itu dengan sujud semata-mata. Dia dalam konteks kita menghalal dan mengharamkan. Itu kalau dalam agama pun dah tercela, hulu dalam agama, apatah lagi benda yang tak melibatkan agama ni, yang tak apa-apa yang kita sebut tadi kan. Itu lebih-lebih dahsyat. Baik, Ana rasa cukup setakat tu. Ana rasa tak ada soalan kot, sebab tajuk kita ni tajuk yang ringkas je sebenarnya. Baik, kalau tak ada soalan, insyaAllah kita tangguh majlis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.